Okay, Einstein mass energy equivalent. So mass and energy are not conserved separately. Sebelum ni kita dah belajar principle conservation of energy. Principle conservation of energy. Tapi sebenarnya conservation of energy ni dia bukan energy saja yang conserve, dia kena mass dan energy, kena dua-dua. Dan sebab tu adanya principle conservation of momentum. Conservation of momentum. Yang ni yang paling tepat. Sebab momentum, mass, darat, velocity. Velocity melambangkan kinetic energy lah. Mass melambangkan mass lah. So mass dengan kinetic energy ni sebelum dan selepas mesti total dia sama. Maka kita kata mass and energy are not conserved separately. Dia secara serentak. Sama-sama conserve, sama-sama bertukar-tukar. So mass and energy can be exchange one for the other. Maksudnya mass boleh jadi energy, energy boleh jadi mass. Tapi selalunya yang ni almost impossible lah. Nak tukar energy jadi mass balik tu almost impossible. Mass jadi energy senang. Okay, so total mass energy conserve lah total dia. A loss of mass in nuclear reaction means that the mass had changed to energy. Maksudnya tadi kita ada loss mass defect. So kalau kita kata kita nak obey principle conservation of mass, yang ni chemistry lah. Maksudnya kena balance mass kan. Tapi sebenarnya mass tak balance. Mass kita dah kekurangan. Pergi mana mass ni semua? Pergi dah tukar jadi energy lah. Maka kita masih lagi obey principle conservation of mass energy. Maka prinsip ni mula-mula ditemui sebab sebelum ni very controversial sebab mass tak balance. Bila mass tak balance, dia macam pelik lah fizik kita tu. Tapi sebenarnya tak pelik pun. Maka Einstein cakap mass tu dah tukar jadi energy, very popular equation. E equal to mc square. So E is energy release in joules, M loss of mass tu, mass defect tu dalam kilogram. C speed of light, 3 times of 8. Kena square, jangan lupa. So nak guna equation ni pastikan dalam kilogram mass defect tu. Okay, so kat sini kan mc square ni pun controversial juga sebab disebabkan adanya equation ni maka orang cipta nuclear bomb. Maka dia orang salahkan Einstein jugalah dan Einstein pun benci dekat equation yang dia cipta ni. Most hated equation by the creator itself. Creator himself. Sebab apa? Sebab dia menyebabkan berlakunya nuclear bomb. Engineer buat nuclear bomb. Macam itulah. And then the gambar ni pun very iconic. So we learn about Einstein a little bit. So Einstein ni dia German lah. German born dan dia adalah Jewish. Yahudi lah. Maka dekat zaman Jerman tu Perang Dunia Pertama tak silap adanya Holocaust. Pembunuhan Yahudi beramai-ramai. Maka Einstein ni berjaya menyelamatkan diri lah daripada event tu, Holocaust tu. Dan dia ni sebenarnya Nobel Prize winner tapi bukan untuk EMC square tu, tapi dia adalah photoelectric effect. Yang ni adalah quantum mechanics yang akan dibelajar dalam tingkatan 5 tahun depan, photoelectric effect ni tajuk dia. So decline become president of Israel. So dia menolak tawaran menjadi presiden Israel. Dan dia punya otak telah dicuri selepas mati. So dia orang ada autopsi. Otak dia tu orang curi, simpan buat apa tak tahulah. So dia bekerja di Princeton. Okay, so Einstein was targeted by Nazis. Dia punya pemikiran dia adalah melalui gambar dan muzik.
So dia ni bukan orang kata apa normal punya people lah, a very essential people. Okay, Einstein died at Princeton. Yang ni lah gambar dia ni become iconic. Ni Einstein was blamed for the atomic bomb. Brownian motion. Dia ni mempunyai masalah dengan perempuan lah, tapi dia ada isteri. Isteri dia tu boleh tahan jugalah eksentriknya. Einstein brain tu dah dicuri. Teori relativity. Okay, tu je lah yang penting. So kat sini dia kata equation EMC square ni very well known, tetapi yang photoelectric effect tu yang kena Nobel Prize tu. Okay, so special dengan general relativity. Okay, so kat sini yang sebenarnya Einstein ni tak habis pun sekolah dia, not finish school. High school lah especially, sebab cikgu dia meluat kat dia lah. Dia ni suka nak tanya soalan pelik-pelik. Tanya soalan pelik-pelik. Kadang. Dia suka nak tanya pelik-pelik sampai cikgu dia tu meluat lah. Dan soalan tu pun very, orang kata apa, controversial lah around that time. Contohnya dia ni suka fokus dekat topik cahaya tu, light. Dia suka belajar pasal cahaya, light and wave lah, sama lah tu. Dalam equation EMC square ni pun ada cahaya. Sebab itulah, sebab dia terlalu memikirkan tentang cahaya sampai dia boleh buat EMC square tu. Photoelectric effect ni pun cahaya juga. Ada perkataan photo means light. Okay, so ada lagi beberapa saintis yang kurang berjaya dekat sekolah menengah tetapi menang Nobel, especially yang ni. This is my favorite scientist lah, Richard Feynman. My favorite. So you can research about him later lah. Kenapa saya favorite dia ni, Richard. Dia ni adalah quantum mechanics juga, dia punya research dia tu. Okay, next. Worker example 1. So buat pula calculator, kita akan buat soalan. Okay, consider the following fission. Fission maksudnya terbelah. Uranium 235, so dah bagi dah equation, dah bagi dah mass neutron, mass uranium 235, 140 and 90, semua dah ada. So kita nak kira energy. E equal to MC square. Sebelum nak kira energy, kita kena cari mass defect. Mass defect maksudnya before tolak after. So before kita ada uranium 235. Warna hijau tak ada. 5, Roti plantain hijau tak ada. 9, 2, 4. Plus. From 1.00865 minus cesium 1. Nak ke tak? Dia kata yang lain. 172. Zai. Masak. Rubidium. Nak makan saya. 22033 plus 3 neutron. 1.00865. Kira tengok dapat berapa? Calculator. Nombor dia banyak sikit. Hampa kena masuk semua perpuluhan tu. Tak boleh tinggal. Tak boleh pundar. Yang ni kena ambil semua nombor perpuluhan tu. 924 4665 917 237 tambah 2.922033 tambah 3 darab 1.00865. Okey, dapat berapa? 0.18724. Okey, 0.18728U. Okey, kena ambil semua apa yang dikeluarkan dalam kalkulator, salin je baik walaupun sepanjang-panjangnya. Salin je.
Sebab dia punya accuracy is very important here. It involve a very large mass dengan a very small mass. So, semua tu kita nak take account juga. Okay, so kita kena convert mass fat jadi kilogram. So, darab lah. Tak, kena tinggal 1.66 ni. 0.6 E negatif 27. So, dapat berapa kilogram? 2.6606. Tiga poin satu. 3.11 0.0381004 10 Negatif 28. darab 10 negatif 28 kilogram. So, kita dah ada mass yang dalam kilogram. Just darab mass ni dengan C D square. square. C square. Darab C square. Darab 3 square darab 10 pasal saya kalau 2 menjadi Kita akan dapat 16. So alamak syntax error. 2.8 times 10 to the negative 11 joule. Jawapan akhir baru boleh gundam. Oh, boleh lah ya. Jawapan akhir saja. Okey, semua clear cara nak kira. Yeah. Okay, next. Look at example 2. Consider the following nuclear fusion. Okay, nuclear fusion pula. So, E equal to mc square. So, mass dulu, mass defect. Before tolak after. Before 1.00785 tambah 2.01402 tolak helium. Helium. Oh, ni helium. Helium. Ni helium. 3.01029. Kau dapat apa? Durudut. 1 5.8. Betul ni. 98. So, Dulu pasal negatif 3. darab dengan 1.66 ni. Sembilan point tujuh sembilan 88 So, E kita darab dengan C square. Dapat 8.8 tu diterima lah. 8.8, 8.82 8.81 8.8 darab dengan 10 kuasa negatif 11 Joule lah Okey, per atom. so tu. Okey, next. Zaifah tutup mic. The most abundant natural occurring isotope uranium-58 alpha decay pula. Okay, so E equal to mc square, M equal to master 238.050785 tolak thorium 234 plus 03659 plus 4.00260. Kau dapat berapa ni?
kita akan dapat 0.011587. Buka adalah kilogram. One point 9.3722 times 10 to the negative 29 kilogram. Buka I. One point 732 times 10 to the negative 12 joule. Okey, boleh? Boleh. Okay. Very simple lah. But you have to take out all the numbers, the perpuluhan. Okay, next nuclear power plant. Okay, so kita tak tahu lah macam mana simpan ni, kita pergi laju sikit lah. Nuclear power plant, yang ni dia punya lah. Dia ada nuclear reactor dengan generator. So generator ni adalah induction punya lah, electromagnetic induction. Kita dah belajar dah AC dengan DC. So ini AC generator je. So tak mau sentuh bahagian ni. Kita nak sentuh yang sebelum dia ni. So ada concrete shield, ada boron. Ni boron. Kita boron control, graphite core dengan uranium rod. So ada cool gas. Lepas tu juga gas ni yang sejuk ni lalu dekat uranium rod ni jadi panas. So panas masuk dekat tempat air, memanaskan air jadi steam. Maka steam ni will rotate the turbine and then produce electricity lah. Lepas tu yang hot gas tadi tu jadi cool balik, masuk balik recycle lah. So dia punya nuclear power plant punya working principle. So yang ni kita panggil cooling tower yang gambar ni. Nama dia cooling tower. So yang asap ni bukannya gas, apa-apa dia adalah steam, wap air. So very good lah, good for environment. Sebab dia bukan mengeluarkan carbon dioxide ke apa, dia keluar air balik. Jadi awan balik lah pun benda tu. Okay. Components penting, hampa kena hafal. Ada uranium. Uranium ni bahan untuk radioaktif tu. Boron. Boron dia absorb neutron. When the rods are lowered into the reactor to absorb some of the neutron, the rate of fission is reduced. Dia ada keluar 3 tadi kan, 3 neutron dalam fission. Kalau terlebih banyak sangat tu bahaya juga, kita nak kontrol. Maka boron ni dia absorb lah neutron ni. Yang lebih-lebih ni biar tinggal 1 je. Macam itulah. Kalau nak bagi laju tak payah banyak sangat boron tu, gugur sikit je boron. Macam itulah. Graphite core adalah moderator, dia bukan absorb, dia slow down saja. Neutron yang laju terpancur tadi ni dia akan slow. Tapi yang tak mau guna kita akan absorb dekat boron. Selain daripada boron, kita boleh guna cadmium. Selain daripada boron, cadmium pun boleh. Graphite ni, selain daripada graphite, kita guna heavy water tadi. Heavy water. Concrete shield, yang ni prevent leakage lah. Sebab gamma tak boleh lepas concrete. Coil and magnet, yang ni untuk turbines. Ni electromagnetic induction. Nuclear reactor tempat berlakunya nuclear reaction. Nuclear fission. Heat exchanger tempat gas panas memanaskan air jadi steam. Dan gas tu jadi sejuk balik. Steam turbine tempat generator. AC generator dok pusing-pusing ke, kipas lah. Pusing-pusing. Electric generator, dynamo. Ni yang AC tu lah. Okey, yang ni adalah boron punya control room. Boron. Kalau dia nak slowkan reaction, dia turunkan lah. Berapa banyak dia turunkan tu akan
affect the rate of reaction. Kalau nak bagi laju, angkat banyak. Yang dalam ni adalah nuclear reactor. Okay. Graphite core tu memang dah ada siap-siap dalam nuclear reactor. Dia bukan naikkan, dia bukan turunkan lah, dia memang ada. Boron ni saja yang kita kontrol kelajuan tindak balas. Graphite kontrol kelajuan neutron. Cikgu, kalau dia boron tu dia absorb more neutron, dia lagi laju ke lagi perlahan? Lagi perlahan. Tapi yang graphite tu absorb perlahankan neutron sebab nak bagi laju. Reaction tu, chain reaction lah. Nak bagi ada chain reaction. Itu untuk graphite core. Boron nak bagi perlahan rate of reaction. Okay, working principles. Fission, nuclear fission produce heat and then heat panaskan gas jadi balik sejuk. Lepas tu heat energy transfer kepada air, air jadi steam, steam flow the turbine. Then turbine melalui proses electromagnetic induction produce electricity. And then steam condenses back to water. Dia recycle je. So the transformation of energy, nuclear energy tukar jadi heat, heat tukar jadi kinetic, kinetic tukar jadi kinetic lagi. Lepas tu kinetic energy tukar electrical energy. So ada banyak lah dia punya perubahan energi dia. Okay, advantages. Perlukan kurang bahan api compare to petroleum. Okay, compare to petroleum atau gas asli lah. Ada banyak simpanan uranium sebab uranium long half life. So kita tak ganti pun lagi uranium tu, tak ganti pun lagi. Sebab half life dia million years. Dekat bumi banyak uranium ni. Maka banyaklah kita punya sumber tenaga nuklear. Emission carbon dioxide is minimal sebab yang release adalah steam. Yang ni yang banyak. Almost 98%. 2% carbon dioxide lah. Carbon dioxide ni operation juga apa-apalah yang berkaitan dengan pergerakan. So does not produce acid rain. Okay. Tak ada acid rain. Amount of waste is much less. Produce useful radioisotope. Yang ni lah hasil fragment tadi tu. Fission fragment tu kan hasilnya atom baru. Maka atom baru tu boleh jadi radioisotop yang berguna. Mungkin akan diekstrak dan disimpan untuk kegunaan lain. Maka waste dia minimal lah, waste dia. Price, harga nuklear stable sebab banyak. Bila banyak dia tak ada competition, tak ada persaingan. Kalau compare to petroleum, maka petroleum lebih mahal. Maksudnya tak ada lagi accident yang besar-besaran yang dahsyat selalu. Ada sikit je. Tak selalu ada. Okay, cost dia higher initial cost to design and build nuclear station. Power station tu nak build ni guna konkrit yang banyak, lepas tu bentuk dia pun susah. Curve ni susah lah nak buat. Lepas tu dalam dia ni bahan semua high tech. Kalau tak guna high tech maka bahaya. Maka higher initial cost. Tapi dia punya sumber dia tu, fuel dia tu murah. Fuel dia murah lah. Dia punya mesin dia tu, facility dia tu mahal. Okay. Produce waste which are very hot. Okay, very hot. Dia punya waste dia tu hot. Lepas tu highly radioactive pula tu. Half life dia tu panjang. Maka yang ni pun kita kena take care juga. Tak boleh buang sebarang. Expensive procedure nak cool down rods tu and store them. Bila kita tak mau guna dah lah, kita nak
Bagi dia berhenti, kita kena cool down lah. Cool down tu very expensive. Thermal pollution, bukan tak ada pollution saja, dia ada jugalah pollution. Thermal lah. Thermal ni menyebabkan greenhouse effect tu. Kan? Apa tu? Global warming. Greenhouse effect global warming. People live nearby may expose to excessive radiation. Siapa yang duduk rumah dia sebelah nuklear lah, sebab dia akan expose to the radiation. Risk of accident. Okay, tadi saya cerita dah kalau nak buat nuclear reactor boleh. Cuma accident dia tu kalau berlaku memang very destructive. Kita panggil nama dia meltdown. Maksudnya habis semua ni lebok habis. Leakage. Ni pun satu lagi hal. Lebok habis, lepas tu dia punya asap dia tu radioaktif juga. Asap dia tu bila dia lebok radioaktif, so dia effect larger area. So nak clean, nak decontaminate tu pun menyusahkan. Selalunya mereka tinggal macam tu saja. Maksudnya orang-orang yang tinggal kat situ semua kena dipindahkan ke tempat yang lain. Government akan bayar balik pampasan. Tu dia punya risk dia lah. Sebab tu dia punya alat-alat dia high tech untuk mengurangkan accident. Okey, dia juga boleh jadikan weapons of mass destruction. Macam tadi saya cakap lah, nuclear bomb pun boleh, hydrogen bomb pun boleh. Untuk nuclear energy ni lah. Okay. So kat Malaysia ada tak nuclear energy? Ada, tapi bukan untuk electricity, untuk research. Dekat UTM. Kawan saya ada seorang buat master lah. Master in nuclear energy. UTM. Okay. Proper management of radioactive substances. So macam mana kita nak deal with radioactive substances? Pastikan ada simbol yang betul. So ada dua simbol, satu simbol yang bukan ionizing, satu lagi simbol yang popular ni ionizing lah. So kalau ionizing, kalau bukan non-ionizing tu dia radio wave, microwave yang lain-lain lah yang bukan gamma dengan X-ray. Kalau dia ionizing, dia alpha, beta, gamma, X-ray, proton, neutron. Ni semua high energy particles. So dekat bilik yang ada radioactive substance tu kena label dia punya tanda hazard ni. Satu kena gambar ni, satu lagi gambar biohazard. Sebab dia boleh damage DNA. Damage DNA. Ni simbol ni macam simbol zombie tu pun ada juga ni, simbol macam simbol zombie biohazard. Memang boleh jadi zombie pun kalau kena radioaktif tu. Okey. So yang ni adalah simbol fire. Dia level 3, reactivity level 2, health level 4. Paling tinggi tak silap 7 atau 5 tu. Paling tinggi nombor dia tu lah. Saya pun dah tak ingat dah. Selalu dekat facilities yang engineering adalah macam lab engineering. Dia ada lab kimia pun rasa ada kat sekolah. Lab kimia pun ada tunjuk macam ni juga. Okay, next, negative effects. So ionization tu dia akan produce free radicals. Free radicals ni menyebabkan chemical bonds break. Thus produce new chemical bonds and cross linkages between macromolecules. Macromolecules dalam bio mean DNA atau RNA. So yang itulah regulate vital cell processes. Dia damage proteins, RNA and DNA. So macam radiation tu dia potong dekat sini, lepas tu dia sambung yang baru, lepas tu dia potong kat tempat ni, dia sambung yang baru. Maka damage DNA lah. So ada dua jenis damage, somatic dengan genetic. Somatic ni maksudnya kita boleh nampak benda tu dekat dia. Contohnya kulit dia terbakar ke, mata dia buta ke, ataupun kanser ke.
Kalau genetik maksudnya anak cucu dia tu nanti. Kalau dia kahwin, dia anak dan anak dia tu nanti akan ada efek datang daripada genetik. Sebab dia damage. Anak dia tu apa brain damage ke, apa lagi? Kerencat ke apa ke, macam tu lah. Genetic damage. So ada somatik yang kita boleh nampak dan genetik yang dia dia inheritance. Untuk Juga yang genetik tu dia one maksudnya anak dia je lah, bukan cucu dia tak efek lah. cucu dia pun sekali nanti. Sebab anak dia dah efek, anak dia pun beranak lagi, cucu dia sekali lah. Dia macam generation punya ni. Tunggulah kahwin berapa apa. Generation dia kena banyak-banyak baru hilang balik lah genetic effect dia tu. Dia kena banyak kali berlapis-lapis lah generation dia tu. So yang ni dia punya orang kata apa, radiation punya effect dekat cells. Lepas tu dekat background radiation saya dah cerita dah, mostly datang daripada gases, space lah ni, space radiation. Tapi ni tak bahaya. Background radiation tak bahaya sebab dia very small amount. Rocks and soil, nuclear, footprint, macam lah medical examination ni X-ray ataupun MRI. Okay, safety precaution. Bekas tu, handle kena guna forceps. Lepas tu kena tunjuk kekuatan dia. Dia gamma ke, dia beta ke, apa ke. Kena tunjuk juga. Lepas tu tulis juga tak boleh handle by unauthorized person. Radiation hazard symbol. Glove kena pakai, long sleeve, long pants, shoes. Eating, drinking ni memang bahaya lah. Jangan. Walaupun dekat makmal pun jangan duk makan juga. All work surfaces and storage area should be covered with absorbent material. Using radioactive liquid plastic and stainless steel should be utilized to contain the liquid if spill occurs. Okay, kalau ada berlaku tumpah, kena ada prosedur yang tertentu. Radioactive material liquid should be kept in unbreakable container. Jangan duk simpan dalam kaca lah maksudnya. Kaca tak boleh simpan dalam besi lah. Hands and forearms should be washed. Kena basuh. Ni handle guna proses. Yang ni simpan dalam lead box. Okay, radioactive waste management. So ada 3 cara. Satu, kita pekatkan dan kita simpan. Satu lagi, kita dilute-kan, cairkan dan kita bebaskan. Satu lagi, kita tunggu biar dia redup. Itu je lah. Ada 3 cara. So dekat sini adalah Chernobyl accident. Chernobyl accident dekat USA. Ada drama lah juga Chernobyl ni dekat HBO. Ada drama. Sebab dia maybe ada kaitan dengan konspirasi jugalah. Macam mana benda ni boleh meletup nuclear reactor. Yang ni dekat Japan, recently. So sekarang ni pulau ni very contaminated, tak ada siapa pun boleh masuk dah. Even waste tu dah merebak dekat dalam laut ni. Even ikan-ikan tu pun dia orang ambil sampel dah tengok ada genetic disorder. Nampak muka ikan tu ada 2 kan, macam tu lah. Dah ada benda yang berlaku kan? Very dangerous lah. So kat sini MPP ni maksudnya nuclear power plant. So ada high level waste, kita buat interim storage, simpan sementara sebelum kita tanam. Sebab maybe kita nak guna radioisotop tu, kalau tak mau guna buang tu je. Lepas tu kita ada low level storage juga. Kat sini tulis no shielding, no cooling sebab dia level, tak bahaya sangat lah. Sebab terus tanam. Kalau yang atas ni kena ada shielding dengan cooling. Shielding tu maksudnya kena tutup lah tempat ni dengan konkrit tebal. Cooling kena sejukkan dulu.
Okay, so ada high low level lah. Low level ni datang daripada medical waste. Medical waste. X-ray ke, MRI ke, yang ni dia low level lah. Nuclear power plant dia jadi high level punya benda. Okay. Itu sahaja untuk hari ini. So tanya sebab kita dah habis. Semua chapter habis. Lecture besok kita akan start revision. Dan quiz adalah chapter form 5 kita akan buat. Chapter form 4 sikit. Chapter form 5 ni banyak. Chapter form 4 kita masuk sikit-sikit je yang simple je. Untuk quiz besok. Quiz hari ni, tajuk hari ni lah. Okay, semua clear? Ya. Yeah. Okay. Thank you. Cikgu. Terima kasih, cikgu. Cikgu. Terima kasih, cikgu.